Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Dila dan hari ini saya nak sambung tentang topik pengoksidaan dan penurunan tapi dari segi perubahan nombor pengoksidaan. Okey, tajuk kita hari ini adalah macam biasa kita ada tindak balas redox. Tindak balas redox ada 4. Penambahan pengurangan oksigen, penambahan pengurangan hidrogen, terima atau derma elektron dan akhir sekali adalah yang cikgu akan ajar hari ini adalah pengoksidaan dan penurunan dari segi perubahan nombor pengoksidaan. Kita tahu redox adalah pengoksidaan dan penurunan yang berlaku secara serentak. Okey. Dari segi perubahan nombor pengoksidaan, okey, cikgu just tulis nombor pengoksidaan sebagai NP sahaja ya, nombor pengoksidaan. Jika berlaku pengoksidaan, nombor pengoksidaan satu unsur dalam bahan tindak balas akan bertambah. Manakala jika berlaku penurunan, nombor pengoksidaan satu unsur dalam bahan tindak balas akan berkurang. Macam tu saja. Okey, pengoksidaan berlaku penambahan, penurunan berlaku pengurangan. Tapi sebelum tu awak kena tahu macam mana nak kenal pasti nombor pengoksidaan. Kita ada beberapa syarat, banyak jugalah syarat dia, ada 8 syarat. Macam mana kita nak tentukan nombor pengoksidaan? Bila kita dah tahu nak tentukan nombor pengoksidaan, baru kita boleh dapat kenal pasti sama ada dia bertambah ataupun berkurang. Betul tak? Okey. So, ini adalah bagaimana kita menentukan, okey? Penentuan nombor pengoksidaan. Adalah 8 syarat dia yang kita kena kenal pasti dan kita kena faham. Dan syarat yang pertama adalah nombor 1. Nombor pengoksidaan bagi semua unsur sama dengan kosong. Maksudnya apa? Nombor pengoksidaan contoh unsur. Unsur natrium. Unsur natrium. Dia tak ada apa-apa cas, tak ada apa-apa benda lain. Dia bukan cas, dia tak bercampur dengan benda lain. Jadi, unsur natrium sama dengan kosong. Karbon sama dengan kosong. Oksigen. Gas oksigen O2 Okey. Pun kosong juga. Gas klorin Cl2 pun kosong juga. Unsur klorin, gas klorin, dia terdiri daripada unsur yang sama. Klorin dengan klorin. Bond apa? Covalent bond. Okey. Unsur yang sama, semua unsur adalah sifar. Nombor pengoksidaan bagi semua unsur adalah sifar. Okey. Yang kedua adalah nombor pengoksidaan bagi ion monoatom. Ion monoatom. Okey. Ion monoatom ni adalah ion yang ada satu atom sahaja. Contohnya macam ion kuprum Cu2+. Ion potasium. Potasium bahasa Inggeris. Kalium. Okey. Ion bromin. Ion klorin. Ion oksida. Sorry. Okey. Ion oksida. O2-. Ion aluminium. Al3+. Okey. Ini adalah ion monoatom sebab dia ada satu sahaja. Nampak ni ada kuprum sahaja, ada kalium sahaja, bromin sahaja, klorin sahaja, oksigen sahaja, aluminium sahaja. Ini ion monoatom. Kalau awak jumpa yang macam ni, contoh macam NH4 plus. Okey, ini bukan monoatom, bukan ion monoatom. Ini adalah ion polyatom. Ini ion polyatom. Nak senang ingat, kalau mono satu.
Kalau poli lebih daripada satu. Ingat poligami? Poligami lebih daripada satu kan? So, maksudnya polyatom maksudnya dalam ni ada lebih daripada satu. Ada N, ada nitrogen, ada hidrogen. Lebih daripada satu. So, dia polyatom. So, ion sebab dia ada ion. Okey. Berbalik kepada nombor 2 ni. Nombor pengoksidaan, ion monoatom akan bersamaan dengan cas pada ion tu. So, dia sama dengan cas ion tu. Contoh kalau kita tengok kat sini, cas ion bagi kuprum adalah 2 positif. Positif 1, negatif 1, negatif 1, negatif 2, positif 3. Jadi, nombor pengoksidaan bagi ion monoatom sama dengan cas dia. Jadi dekat sini, dia punya nombor pengoksidaannya adalah positif 2. Positif 1. Ini bukan positif, ini negatif. Okey, hati-hati. Negatif 1. Negatif 1. Negatif 2. Ni positif 3. Sama dengan dia punya cas ion tersebut. Kemudian kita pergi kepada syarat nombor 3. Okey. Kita pergi kepada syarat nombor 3. Okey, nombor pengoksidaan. Okey, nombor pengoksidaan unsur bagi sebatian kumpulan 1, 2 dan 13. Okey, nombor pengoksidaan bagi kumpulan 1, 2 dan 13 dalam jadual berkala masing-masing adalah positif 1, positif 2 dan positif 3. Okey. Kalau kumpulan 1, dia akan jadi positif 1. Kalau kumpulan 2, dia jadi positif 2. Kalau kumpulan 13, dia jadi positif 3. Okey, kenapa? Kumpulan 1, bila dia nak jadi ion ataupun bila dia membuat bond dengan unsur lain, contoh kumpulan 1, dia akan dermakan 1 elektron. Sebab dia adalah logam. Dia akan derma 1 elektron. Bila derma 1 elektron, dia akan jadi positif 1. Cas dia akan jadi positif 1. Kalau kumpulan 2, derma 2 elektron. Dia akan jadi positif 2. Kumpulan 13, dia akan derma 3 elektron. Dia akan jadi positif 3. Sebab itu, jika nombor pengoksidaan untuk kumpulan 1, 2 dan 13 dalam jadual berkala, masing-masing adalah positif 1, 2 dan 3. Contoh. Okey. Contoh kita ada sebatian. Okey. Kita ada sebatian potasium klorid. Potasium klorid lagi. Bahasa Inggeris. Kalium klorid. Okey. KCl. Okey. K kumpulan 1. Contoh kita nak nombor pengoksidaan bagi kumpulan ni. Kita potasium ni. So yang ini adalah kumpulan 1. Dia adalah kumpulan 1. Jadi, nombor pengoksidaannya adalah positif 1. Okey. Contoh lagi. Kita ada natrium oksida. Na2O. Berapakah nombor pengoksidaan untuk sebatian ni? Natrium ni. Kita dapat tahu natrium ni nombor pengoksidaannya adalah berapa? 1. Sebab natrium kumpulan 1. Natrium ni kumpulan 1. Jadi nombor pengoksidaannya adalah positif 1. Okey. Contoh lain. Cikgu ambil yang 3 lah. Okey. Aluminium. Yang tadi ion Ini sebatian ya. Okey. Contoh kita ada aluminium chloride. Kita nak tahu aluminium ni nombor pengoksidaan dia berapa? So, aluminium kumpulan berapa? Kumpulan 13. Jadi, nombor pengoksidaannya adalah positif 3. Okey, itu syarat nombor 3. Nombor pengoksidaan unsur dalam sebatian kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 13 dalam jadual berkala masing-masing adalah 1, 2 dan 3. Kemudian kita pergi kepada syarat yang keempat. Total ada 8 Banyak lagi ni. Okey. Syarat yang keempat adalah jumlah nombor pengoksidaan atom unsur dalam satu sebatian adalah sifar. Okey. Jumlah nombor pengoksidaan
atom unsur dalam sebatian. Okey, sebatian sama dengan sifar. Maksud dia macam mana? Cikgu ambil contoh yang kat sebelah tadi ya. Okey, kita ada kalium klorida. Okey, kita ada KCl. Okey, cikgu tulis jauh sikit. Okey, tak apa. Kita tahu, cikgu ambil kalam merah lah. Untuk K, nombor pengoksidaannya adalah positif 1. Okey. Untuk Cl kumpulan 17. So, kumpulan 17, charge dia negatif 1. Sebab klorin terima 1 elektron. Jadi, dia jadi negatif. Tak cantiklah pula. Okey. Untuk klorin, dia negatif 1. Maksud jumlah nombor pengoksidaan atom unsur dalam sebatian sama dengan kosong. Maksudnya bila kita tambahkan dua-dua ni, dia akan sama dengan kosong. Nampak tak? Positif 1 tambah negatif 1 sama dengan kosong. Nampak? Okey. Contoh lagi, cikgu ambil contoh yang sebelah tu, AlCl3. Okey. AlCl3, kita ada AlCl3. Okey. Aluminium kumpulan 13. Jadi, nombor pengoksidaannya adalah positif 3. Okey. Klorin kumpulan 17. Jadi, nombor pengoksidaannya adalah negatif 1. Negatif 1. Tapi tengok, jangan tertinggal pula. Dekat sini, ada 3. Bermaksud 3 darab negatif 1. Dan bila kita tambahkan 3 tambah dengan negatif 3, kita akan dapat kosong. Itu maksudnya jumlah nombor pengoksidaan atom unsur dalam satu sebatian adalah sifar. Okay, sama dengan kosong. Kita boleh guna konsep ni juga bila kita nak cari nombor pengoksidaan bagi sesuatu unsur yang kita tak tahu. Okey, contoh Contoh kita ada sulfur trioksida. Okey. Untuk sulfur trioksida, dia adalah SO3. Okey. SO3. Okey. Oksigen kita tahu, dia punya charge adalah negatif 2. Kenapa? Sebab oksigen adalah kumpulan 16. Dia perlukan lagi 2 elektron untuk jadi stabil. Ataupun bila sebatian ni bergabung, satu oksigen akan terima 2 elektron. So, oksigen 2 negatif. Dan kat sini, kita tak tahu sulfur ni berapa nombor pengoksidaan dia. Kita tak boleh simply, boleh. Tak. Kita kena cari, kena kira. Selalunya soalan suka suruh awak kira, cari nombor pengoksidaan. Okey, contoh kat sini kita nak cari nombor pengoksidaan untuk sulfur. Kita tak tahu. So, kalau dekat sini, kita cuma perlu letak, S ni kita tak tahu, kita letak sebagai X sahajalah. Okey. Oksigen kita tahu, dia punya nombor pengoksidaan adalah negatif 2. Okey, tapi jangan lupa, dekat sini ada, berapa banyak oksigen? Ada 3. So, dia ada 3. Dia ada 3. Dan konsep ni bagi tahu jumlah unsur dalam satu sebatian adalah sifar. So maksudnya X tambah dengan 3 darab negatif 2 akan sama dengan kosong. Jadi kita boleh cari nilai X. Nilai X akan sama dengan berapa? 3 darab 2, negatif 6 bawa sebelah jadi positif 6. Okey, jadi nombor pengoksidaan untuk sulfur yang ini adalah positif 6. Okey, itu nombor pengoksidaan untuk sulfur tersebut. Dapat? Okey.